Allah salli ala sayyidina Muhammad. Sano. Masuk bau masuk ni. Dapat kita tengok apa Nabi pesan Sat. Apa Nabi pesan Sat, apa Nabi wasiat Sat. Siapa-siapa yang tak dengar hadis 3 hari, takut hati dia gelap. Baca dengar Sat. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melalui kebun-kebun syurga, maka rakulah, yakni ambillah manfaat sepuas-puasnya. Seorang bertanya, apakah kebun syurga itu ya Rasulullah? Jawab baginda Nabi, majlis zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan lain-lain. Nabi SAW bersabda, apabila kamu melalui kebun-kebun syurga, maka rakulah, yakni ambillah manfaat sepuas-puasnya. Seseorang bertanya, apakah kebun syurga itu ya Rasulullah? Jawab baginda Nabi, majlis zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan lain-lain. Semoga Allah SWT bagi kita hidayah dapat amat disampaikan, insya-Allah. Kalau WhatsApp tu selalu WhatsApp masjid tu lalu setiap hari sehari satu hadis kan. Kadang-kadang tak baca. Ya. Aduh, malu tak. Allah. Buat terang. Tak apa. Tapi start hari ni kata esok lah baca lah. Satu hari satu hadis kan. Depan WhatsApp tu satu hari satu hadis. Kalau ada 2 WhatsApp ni dah 2 hari kan. Tapi tak baca. Tak baca. Tolak fikir semua. Ya. Sunnah sebenar membaca dan mendengar hadis ni berdepan. Tapi Dia guna telefon ni, dia kita dapat maklumat, tapi dia tak markah tak penuh. Dia kena berdepan, kena baca depan-depan. Saya faham tu Ustaz. Macam depa ada kematian, depa hantar Al-Fatihah baca dia tak boleh apa. Dia faham itu, dia faham. Betul. Mati Al-Fatihah. Dia hantar Al-Fatihah, kita pun sebut Al-Fatihah je lah. Tak baca Fatihah. Tak apalah. Ambil tiba lah. Kita Al-Fatihah baca lah. Baca Al-Fatihah. Kak memang asal Perak juga. Asal sepadan juga lah. Asal Perak lah. Sekali lah. IC 08 lah IC lah. Tapi rumah dia ni ada kosong tapi belah Pulau Pinang. Jadi warga Pulau Pinang lah. Warga Pulau Pinang. Ya. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kampung kita yang sebenarnya di dalam syurga. Kat dunia ni ada sepadan-sepadan kan. Kat syurga dia ada tingkat. Dekat dunia kita boleh pimai. Kat syurga tak boleh. Orang atas boleh turun tengok bawah dia naik tengok atas. Tak layak. Dunia pun transit ya. Ya, betul. Jadi kita buatlah persiapan untuk kehidupan di syurga. Ceritanya macam mana cerita kita? Apa masalah kat mana? Nak bincang kat mana? Ikut saya ada gout tapi lama dah gout, dalam 10 tahun dah ada kot. Lama dah. Sampai tumit ni jadi macam Pulau Bohon Kan Pulau Bohon dulu kasut pun ketat sebelah. Jadi pun beribu dah saya makan ubat, entah apa ubat pun tak tahu. Semua online saya dah beli. Pandai. Online. Dah tu nak kata sembuh lah, tapi waktu gout tu saya makan saya tak pantang tengok je lah. Tapi nak kata ubat apa saya tak tahu, tapi kurang lah. InsyaAllah lama-lama kadang-kadang dia main balik. Dia main nak jalan tu dia macam denyut sikit je. Lepas tu tak ada. Tak macam dulu, macam mula-mula kena kan. Kena gout tu nak kata 100% sembuh tu tak ada lah. Tapi dia cakap ni makan tak tentang lah. Untung tu. Tapi darah tinggi dalam 15 duk maintain buat hospital lah. Habis ada sapu Ustaz? Habis semua kan. Tak ada bantang apa? Tak ada bentang. Tapi tengoklah kalau nak waktu nak pergi
jumpa doktor apa waktu 4 bulan sekali kan, ni kan nak ambil darah ke apa, masa tu kita baru nak maintain balik, nak kawal balik, nak kawal balik tu, nak dapatkan bacaan. Itu je lah, makan tak petang juga. Tapi dia 15 kan, 15, 14 tu. Jadi kena bagi dia tambah ubat ni, dia dapatlah 127, 13, 80 kan. Tapi saya nadi rendah. Nadi rendah. 50. Dia turun sampai 52, 54 dia punya nadi, dia punya per minit kan. Ya. Lepas tu sampai doktor kata kalau awak rendah lagi, saya akan hantar awak PGH. Buka bau bateri. Mula baru terasa. Dia kata bau rasa nak pantang makan. Dia kata 50 ke bawah, saya akan tahan awak. PGH. Pinang kata operate bau bateri. Masa tu baru terasa kan. Bila tu bila makan ubat macam mana sikit, bila nadi tu dapat 60, jadi bacaan darah tinggi pun jadi okey. Dalam kawalan lah 30, 130, 85, tu jadi macam stabil lah. Kadang-kadang 127, 79, 80 kan. Okey lah. Tapi nadi mau tinggi lah. Nadi tu kena bagi tinggi dulu. Pergi hospital dia kata nadi awak macam ni ada klinik lah. Bukan dia kalau awak dulu atlet, memang nadi rendah. Waktu dia berumur nadi rendah. Kalau atlet lah. Sebab apa? Macam tu lah kalau atlet lah. Waktu pemain bola sepak kan, waktu umur dia 12 tahun dia main sampai umur 40. Bila umur 60, dia automatik nadi dia rendah lah. Tu kalau atlet kalau memang macam tu lah. Kalau tu doktor punya kira perubatan, kira doktor punya pengajian macam tu lah. Tapi saya kata saya tak ada macam atlet. Tapi kalau dulu kita kampung duk mukui kan, mukui dari pukul 7 tu sampai pukul 12 sama dengan atlet. Betul. Kita buat benda kan, Kerja berat. Taklah menggerak, kalau menggerak lain lah. Tak mukui tu kerja berat kan. Kerja kontrak, kerja apa. Puncanya sebab saluran darah sumbat. Lepas tu nadi rendah, darah tinggi. Kau dari tu ada lagi kebas. Belah ni jadi kebas ni. Kebas di hujung ni je lah. Hujung sini. Ya. Bila kita semayang tu, waktu sujud kita lipat tu, masuk terasa lah. Terasa. Dulu memang rasa sungguh. Terasa sungguh. Sekarang ni dah boleh lipat lagi, memang ada rasanya. Bukan kata terasa sungguh. Memang ada rasa je. Kita semayang waktu kita lipat tu, belah ni tak ada rasa apa. Belah ni ada rasa. Masa dulu sakit sungguh. Sekarang ni bila kita lipat, belah ni ada rasa. Bila kita semayang, kita bangun pagi, bangun tidur tu, kita jalan tu hilang dah. Baru hilang. Tapi waktu sujud baru berasa. Waktu kita lipat tadi kan, baru ada. Yang tu je lah. Tu saraf dan saluran darah sumbat. Dah agak dah lah macam tu lah. Dah belum main pun dah agak lah macam tu. Jawapan dia. Puncanya sebab darah tinggi tadi je. Punca darah tinggi sebab saraf saluran darah sumbat tu dia. Sama lah. Jadi bila dia pusing darah tu, dia simpan toksik apa semua kat bawah tu, dia tawan naik. Bila dia pusing darah tu, kalau jam kan darah pusing. Jadi bahan-bahan buangan dia tinggal kat bawah. Pusing. Waktu dia pusing, tinggal sikit. Pusing, dia tinggal sikit. Jadi lama-lama jadi sakit lah. Dia jadi sumbat. Sama lah kot, syahwat pun kurang lah. Macam tu lah. Kurang tu. Kurang tu sebab tak ada yang sambut kot. Kalau ada sambut tak kurang. Memang kurang pun, sambut pun kurang kat lah. Ya, penyambut okey. Penyambut tu kurang kat. Tak ada kecil manis ke? Macam mana tak ada? Tak ada kak kecil manis. Tak ada tu. Dia tak pergi hospital, tak mau pergi tak mau pergi. Dia kalau doktor pesan umur 50 dia kena pergi apa? Rawatan kat klinik bukan klinik. Kalau
Bukan hospital lah, kadang hospital lah pergi apa, rutin ni tiap-tiap bulan 4 bulan sekali. Siap buku lah tu dia tak mau. Saya kak umur apa? 57. 57. Dia- Saya 52. Dak lagi tak napi lagi hospital ke klinik. Pasal dia tak sakit terus. Sakit kepala Ya, pakai ya. Panadol. Dia macam tu je lah. Saya elektro pendak saya makan madu je. Darah rendah. Darah Tapi dia stabil lah. Dia stabil. 127, 80, 130, 80. Tapi kadang-kadang dia main rendah sikit. Rendah sikit pada yang standard tu 120, 80 kan. Dia jadi 117, 75. Sikit-sikit lah. Masih lagi dalam kawalan. Tapi saya dalam kawalan dia naik atas. Dia dalam kawalan bawah. Alhamdulillah. Kalau dua-dua naik pun pening kan. Jadi seimbang. Jaga sendiri lah. Mila yang ayat mana pagi dah. Lepas tu tak lah. Bagi kedai betul tak Mila yang masak dah. Dia serang. Dia sakit badan memanjang sakit badan. Tiap hari minta urut. Dia nak manja lah. Urut pun. Abang sedap mengurut dia sedap abang mengurut dia. No kak no? Sedap suami duk mengurut no. Kita pun urut dah hari-hari, urut tak kelas dah no. Ya. Dia pun tak bagi upah pun. Kalau bagi upah tu rajin sikit lah no. Dia nak bagi upah pun dia macam Mereka pun tak larat. macam trauma dah. Ah. Dia jadi apa? Sakit. Sakit. Bila tubuh sakit. Pula. Itu yang tak mau. Lama dah kah? Kalau malah apa dah lah. Bertahun dah. Sakit no. Itu yang menolak tu. Bila dia nak tolak dia ingat apa? Dia ingat hukum Ya Allah pula. Allah. Tapi seksa lah. Allah. Oh, masalah. Pasal apa jadi lagu tu? Dia jadi rasa macam ada dinding ke, ada batu ke, ada bisa-bisa. Kau macam mana? Aku nak tanya. Itulah. Yalah saya tanya sini tapi tengok sini. Takut dia tak jawab kalau tengok. Kak asal mana? Dia rasa sakit. Sakit no. Sakit no. Sefaham saya lah. Dia ni macam lubang hidung je, kecil pun masuk, besar dia sama, dia rekod, dia tak ada. No, dia lubang hidung je. Main sak mana pun masuk. Sebab dia fleksibel kan. Tapi dia boleh sakit ni pasal apa? Dulu tak sakit. Dulu sakit ke? Tak sakit tahu apa sakit tangan lah. Oh. Anak kau kan? Anak tak ada. Oh tak ada. Yang ada tu anak angkat. Yalah tak apa, maknanya tak pernah salin tak apa lah. Tak tak. Baru sakit ke lama dah sakit? Lama dah pada mata dah lah pun. Oi, baru je lah. Kahwin lama dah. Kan? 97. Ha? 97. 47 lama dah. Dia, ada orang dia sakit sebab dia rasa macam ada batu kat dalam tu. Kalau tekan juga seminggu sakit. Ada madu-madu. Bukan kata tak bisa bersalin. Bisa bersalin. Tapi bercerai. Lepas tu salin dengan suami baru. Dah tak boleh pakai. Bila salin dengan suami baru. Rupa-rupanya bekas suami lama tak bagi orang lain. Cerai tapi tetap bagi orang lain. Oh macam tu. Kenat. Ada ke? Tu saya kata munasabahnya dia tak ada masalah. Munasabahnya lah. Kecuali kalau pihak perempuan tak mau. Bila tak mau, dia jadi paksa sakit lah. Sebab dia benda tu tak aktif kan. Kalau dia mau juga biasa tak ada masalah. Macam perok tu nama dia, perogol. Perogol kan. Jadi kalau suami isteri ni biasa mau lah. Bila mau tapi sakit juga. Ini tu lah. Kena cek balik. Cek balik tu ada mimpi apa-apa ke, ada nampak apa-apa ke, macam tu. Munasabahnya tak ada masalah lah. Kak nak main kedai saya ni, Kak ada rasa apa-apa tak? Waktu nak main kedai saya ni, Kak ada rasa apa-apa tak? Tak ada rasa apa. Dah masuk kedai, tak ada rasa. Dah nampak saya, tak ada rasa pun lah. Agak-agak sebab apa yang tak? Sebab dia saya tak dah monopol ni kot. Monopol dia nak bersama orang tu
tak Dia ayam. faham, dia tak ada pincin. Tapi kena tu ada. Walaupun tak ada pincin, nak tu ada tu kat noh. Kan rasa nak tu. Hak mai sini umur 60, 70, 80 pun nak. Baru ni umur 54. Suami dia nak kahwin seorang lagi. Pasal tak boleh lah kot. Ada, boleh. Tak nak. Boleh sama elok. Tapi suami dia nak kahwin seorang lagi. Dia pun kata saya tak boleh halang, dia kata. Jadi tak apalah, jom kita pergi jumpa Ustaz Syukri dulu. Maka mainlah suami isteri main sini. Suami duduk sini, isteri duduk sini. Bincanglah pasal apa nak kahwin, buat apa nak kahwin. Saya bukan anti poligami. Kan, saya bukan anti dah. Cumanya pasal apa nak kahwin kan. Tanya. Isteri pun bagi apa Ustaz, tak apa Ustaz. Saya ikutlah. Saya sayang abang saya sayang suami saya. Saya tak mau nak lukakan hati dia, tak mau nak sekat hajat dia, biarlah dia pilih. Kalau dia betul-betul nak, kalau dia rasa dia betul-betul mampu kan. Lepas tu akhir sekali suami pun seronok lah. Alhamdulillah seronok lah suami kan. Lepas lampu green light. Dapat. Green light tu dapat. Isteri cakap depan-depan kata dia ni. Lepas tu akhir sekali saya kata Kak, last saya bagi peluang dengan Kak lah. Walaupun suami berhak, dia tak perlu minta izin. Jangan silap faham. Itu fahaman orang pemikiran Yahudi yang duk kata kena kebenaran minta izin dan semua tu. Itu bukan. Islam tak ajak macam tu. Sebab tu jadi sulit. Prosedur lah jadi itu pemikiran yang tak betul. Saya minta maaf lah. Memang tak betul. Jadi menyulitkan. Sama juga macam kan mereka keluarkan arahan kena bagi gaji dekat isteri apa semua tu. Bukan cara Islam tu macam tu. Nak kena bagi gaji apa semua. Jadi menimbulkan satu masalah. Mereka suntik satu fahaman negatif dalam rumah tangga. Menjawabkan rumah tangga jadi kalau kacau bilau apa semua. Saya tak setuju. Itu fahaman orang-orang kapiak, orang yang tidak ada iman. Sunnah tak ajak macam tu. Sebab tanggungjawab suami memang kena bagi dah. Memang kena bagi. No kan no? Kena nafkah apa semua. Tak perlu bagi gaji asing dah. Satu kerja pula nak bagi gaji asing. Baik tak apa. Saya bakal saya memang tak setuju. Baik Kak, last Kak. Saya tanya Kak isteri yang baik, Kak isteri yang hebat. Last kali Kak ada apa nak cakap dengan saya? Abang tak payah tanya dah. Dia dah ada peluang lah. Saya tak nak peluang ni. Jadi last kali Kak, apa Kak nak cakap mengenai ni? Dia kata Ustaz, saya tidak halang. Dan saya tak berhak untuk halang. Cumanya kalau betul dia nak nikah. Tapi hak saya nak sehari 2 kali. Nak berkaitkan dengan cerita tadi. Allah Ustaz. Saya tak tahu, saya nak sehari 2 kali tu je. Abang nak kahwin-kahwinlah. Tapi umur 54 dah. Saya nak sehari 2 kali. Baik. Belakang lutut kita. Nak sehari 2 kali. Melecet habis. Dah 2 kali sini, pergi sana saja. Bini suami dia pun tersendang. Dan bukan kata apa saya nak hak saya je. Betul tu kan? Betul hak dia cakap tu betul ya tu. Saya pun macam mana bang? Tak boleh lah. Halah pun tak. Kadang-kadang ya. Habis tu macam mana? Isteri dia yang bilang suami dia bisa. Tak boleh lah. Tak mampu saya sehari 2 kali lah. Tak tahu lah. Jadi abang buat kesalahan. Suami dia, isteri dia ada abang ada kata. Saya pun baru sembang dengan suami dia. Tadi dia seronok dah. Mak dah ada dah. Calon dah ada dah. Lepas tu, macam mana? Ikhlas dah ni. Kak cakap tu ikhlas tu. Dan dia ikhlas dah main bagi tahu. Walaupun saya faham dalaman dia tu. Kita faham lah dalaman dia kan. Hak kita. Tiba-tiba orang nak ambil kan. Nak berhubung pula tu.
Saya tak mampu. Saya cakap terang. Saya bercakap ikhlas. Saya tak mampu. Tak jadi. Tak jadi. Apa tu Kak tu kata. Sebab tu abang saya suruh kita main bincang dengan Ustaz Syukri. Inilah jawapannya. Saya tidak malam. Tapi abang pilah. Tapi itulah syarat saya. Bukan minta duit apa dia kata. Bukan minta duit, dia minta apa. Saya nak sehari 2 kali. Jadi maknanya 54 ni menopause dah Kak Noh. Kebanyakan Noh Kak Noh menopause dah. Kalau tak menopause pun dia pra-menopause. Dan badan dia dah tak selesa. Emosi pun tak macam tak selesa Kak Noh. Peralihan tu. Tapi bagi saya faham, orang yang waras dia berhajat. Walaupun umur 70, walaupun umur 80. Kan, tapi taklah berhajat macam umur 30. Kan, mungkin sebulan sekali ke, maknanya pelepas jugalah, sentuh jugalah. Cerita. Jadi ceritanya macam mana kita? Hajat tu ada no, tapi tak boleh. Pasal apa Kak? Kadang-kadang dia sakit. Dia sakit. Sakit perut dah, apa semua dah. Selepas selesai. Sebelum tu pun kalau selepas tu nak kencing sakit. Oh, nak kencing pun sakit dah. Maknanya ni masalah organ. Masalah dalaman. Yang saya bimbang ni, saya takut ada gangguan. Yang saya cerita orang kata tu. Nak bagi Kak Timur, nak bagi Kak ingat, nak bagi abang ingat kan. Takut ada gangguan ke, takut ada kianat ke, takut ada sihir ke apa ke. Tapi kalau duduk saja pun sakit perut, duduk saja pun kencing sakit, bermakna sistem di situ bermasalah. InsyaAllah kita doa. Saya doa siap dah dalam batu sauda tu untuk sebih balik semua sistem, semua organ kita lah. Termasuk juga matikan sihir santosaka sekali. InsyaAllah. Itulah. Masalah anak kadang-kadang bangun subuh punya lihat lah jenuh nak panggil bangun semayang lah apa. Payah dengan anak. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Saya rasa bab tu sama aja macam kita lah. Dulu. Sejak tak bangun tu. Tambah cuti ni 4 bulan cuti. Allah. Jadi cerita dia sama macam kita dulu lah. Itulah. Macam mana bapak kita buat kat kita buat macam tu dengan anak. Itu je. Dia pusing kat situ je. Rasa-rasanya kita dulu tak ada. Oh, no. Saya tak tahu tak ada ayah daripada dulu lah. Buat panggil, bangun jangan buat kerja apa kan. Ni, duduk lihat lah. Tu bahagian belah mak. Bahagian belah ayah pula macam mana? Minta maaf. Tak apa lah kita cerita. Jadi ceritanya kebanyakannya macam tu. Anak saya hafiz Quran. Duduk madrasah. Di madrasah dapat dia bunga hafiz Quran tu. Ke-4 bangkit dah. Ke-4, 4.30 bangkit semua dah. Duduk macam tu dah. Duduk baca Quran dah. Unda dah. Balik rumah. Dah banyak balik lah. Qada tidak. Qada yang tak tahu lah. Tidak pun qada. Oh, tak tahu lah. Pintu bilik ni cermin. Pintu bilik depa ni cermin. Macam nak pecah cermin. Kong. Duduk masjid. Jom masjid. Kalau dulu di madrasah depa senang dia tengok. Bangkit awal apa. Balik rumah macam tu lah. Di antaranya sebab apa? Sebab kita tidur pukul 10, depa tidur pukul 2. Duk main game je main tu. Tu je cerita dia. Lepas tu di rumah kita marah depa tahu kita tak buat apa. Kalau dekat madrasah tengok kat masjid tak sampai lagi kena kat ustaz dia. Tu je cerita dia. Jadi macam mana pun kita pujuklah pelan-pelan. Sama aja anak saya pun sama. Cakap terang. Rasa-rasa kita dulu tak ada apa macam tu. Lepas tu oleh kerana anak saya duduk madrasah, dia tak sama dengan budak-budak lain. Daripada umur 12 tahun tu mengaji madrasah tahfiz ni. Ngaji madrasah tahfiz 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun duduk ke madrasah. Di madrasah mereka tak ada telefon, mereka tak ada TV, tak ada sohabat apa. Jadi bila balik rumah ni, saya beli game lagi 4,000. Main berbuat. Pasal apa? Hampa tolong hafal Quran.
Abah tak mampu nak hafal macam abah. Tapi bila hampa dah hafal, kita rasa seronok. Sebab kalau mereka tak habis sana pun, duit kita habis juga. Kan? Ni mereka duduk sana, telefon mereka tak boleh apa semua. Jadi saya beli bagi. Beli bagi. Lepas pada tu, bila mereka habis hafal Quran je, Quran, saya beli motor lagi. Macam orang lain. Tapi mereka lewat lah dapat. Orang lain umur 12, 13, 14 tu orang tua beli bagi dah motor. Saya ada. Hang hafal habis Quran dulu. Lepas tu cakap nak motor apa? Telefon. Kita faham orang lain, anak orang lain macam tu juga kan. Janji habis Quran dulu. Hang nak telefon apa? Telefon saja 4,000 untuk game. Umur berapa tu? Umur berapa? Umur ni lah, umur 15, 16 ni. Tapi mereka umur 13, 14, 15 tu tak ada telefon, tak ada apalah. Sebab mereka tumpu dekat madrasah. Bila mereka pergi madrasah, telefon semua simpan di rumah, tak boleh bawa. Jadi tak apalah. Tak oleh kerana mereka dah korban, dah hafal Quran tu, benda macam ni kita bagi dia lah. Jadi bila mereka balik rumah, tak tidur, siap beli TV bagi 48 inci nak main game. Nak main game mana apa ke, yang penting hampa dah hafal Quran. Jadi menyebabkan mereka tidak lewat dan semua. Kita lah kena kejut mereka. Sebab kita tahu dah di rumah, bila mereka main madrasah balik, mereka akan hidup rutin biasa balik. Tetapi Kak nak tanya pemain bola sepak satu dunia ni, Kak tanya dia, pemain bola sepak, nama, nombor berapa, nama berapa, kelab mana, tanya dia Kak. Anak-anak saya. Sebab dia duduk main ni game bola. saya pun tak tahulah mereka boleh ingat. Bukan boleh balik selalu, setahun sekali, setahun 2 kali. Bukan boleh balik selalu, tak macam orang lain. Tapi mereka ingat semua. Pemain bola sepak satu dunia. Jadi gitulah. Jadi bila di rumah ni kita sabarlah. Sabar, Allah nak bagi kita pahala. Dia dalam pujuk tu cubit. Macam tu. Okey nyit. Okey nyit macam tu. Kan, okey. Semayang wajib kena semayang. Jadi kalau kita biar dia tidur, apa kita tak semayang. Kalau duk kasar sangat lagi, dia mengamuk, dia apa sekali tak semayang terus. Lagi dalam belai-belai nyit cubit. Okey. Okey ni nak komat dah ni, nak komat jom masjid. Nak komat dah macam tu. Pujuk dia bangkit lah. Gitulah. Jadi kena sabar lah. Macam tu. InsyaAllah. Sebab tu kena anak ramai. Macam saya 9. Jadi mereka akan dalam semua-semua tu ada yang pakai awal. Sebab dia tak main game. Dia tak tengok TV apa semua kan. Dia pakai awal, dia tukang kejut. Mereka lah pakai kejut. Kejut macam mana? Ni sekali baba marah tak kemas. Sebab wajib bangun tidur, kemas lepas tidur. Wajib. Sebelum nak pergi bilik ayah, kena kemas, tegang tarik cadar, letak bantai, kain selimut kena lipat. Kalau tak lipat lagi, bila baba masuk tong sampah lah. Tapi cek ke balik? Saya cek. Aircon ada. Rumah orang ni ada, rumah kita apa ada, walaupun rumah kampung. Tapi hanya boleh buka pukul 10 sampai pukul 5 je. Lebih pada pukul 5 dapat tangkap pukul 7 aircon seminggu. Tak boleh pakai aircon. Dia ada undang-undang dia. Kalau tidak 24 jam tak keluar bilik. Dah ada aircon. Main game lah orang lagi seronok. No. Aircon pukul 10 sampai pukul 5 pagi ya. So asrama lari dia bukan macam dia Tafiz Ustaz Syahul Hamid tu. Anaknya. Tapi lari lompat pagar. Lepas tu balik umrah nak hantar tu dia tak mau pergi lagi lah. Baru balik hari ni balik umrah tu nak pergi dah, dia tak mau lagi lah. Okey. Lepas tu waktu nak hantar tu dia lari rumah. Lepas tu Ustaz Syahul kan tak boleh ikut undang kami. Dia out lah. Yalah. Habis. Memang kalau tak ada disiplin tak boleh nak hafal Quran. Ya, anak saya dah lah sampai mereka macam tu. Dia jadi macam tu. Lepas tu dia nak yang selesa, yang tak ada ni lah. Dia sekarang ni dia
Masjid Muhammadi di Kota Baru. Itu baru nak dalam proses nak buat ni. Nak sambung balik. Dalam proses nak buat tahfiz tu belum tahfiz. Oh. Dia tidur pun di masjid. Tidur kat masjid. Dalam pelajar baru 4 orang. Tak jadi tahfiz lagi. Oh, dia duduk rumah belakang Dalam masjid. dalam masjid tu. Dalam masjid tu ada satu macam kabin ni besar lah, tapi lah dia macam asrama, bukan nak jadikan ni lah. Pun dia tak boleh ramai-ramai. Dia kapasiti 10 je. Oh. Lepas tu ustaz kata nanti cukup jadi ni, dia tahfiz tapi pelajar 10 je. Dekat tengah-tengah ada perempuan apa? Dalam tak ada. Perempuan kan bilik sebelah tu kan? Dalam Masjid Muhammadi. Masjid Muhammadi tu. Belakang sebelah lelaki sebelah sini. Lelaki perempuan tak ada. Perempuan ada bilik tempat sembahyang perempuan kan bangunan asing sebelah tu. Belakang galeri ya, belakang dalam tu ada museum apa? Tepi sebelah sini. Tepi sebelah kanan masjid tu, bangunan tu. Oh, depan duduk situ lah. Bangunan yang tantai hujung tu. Oh, depan buat madrasah Hafiz juga. Tapi belum tahfiz ni. Belum dah ada. Dekat Ustaz Syahud dia berapa? Hafal? Boleh hafal berapa? Duk pindah berapa tahun dah. Duk tak ngapai lagi baru pindah. Lalu tu ustaz kita tahfiz ni ibarat tanah pokok. Dia bakal ada kanak lah ada depan dia. Ibarat tanah pokok. Ni benih kan, tanah pokok. Jadi adik masuk sini tu pindah lari dah tu dekat 5-6 tahfiz dah. Bayangkan pokok tu kat mana? Ni pokok ni kita tanam ni. Tanam lepas nak mula mengapai tu korek. Pindah lagi. Lepas tu tanam lagi korek. Pindah lagi. Kita adik jadi macam lah. Kalau boleh saya short. Kita masuk tak keluar lah. Dah macam tu lah. Kalau boleh saya short oleh kerana dah 5-6 tempat dah pindahnya tu. Kalau boleh saya short lah, bukan tidak menghalang. Kalau boleh saya short, dia kena hantar jauh. Satu, kalau nak sambung tahfiz. Ataupun kalau boleh saya short, hafiz tak payah hafal, tak payah buat lagi. Pergi mini alim dulu. Pergi kat Tamboro ke Indonesia ke. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Jadi pergi mini alim ngaji kitab dulu. Maknanya dah hafiz dia tak boleh pergi. Sebab ni Quran. Quran ni dia kena mai daripada hati dia. Kehendak dia. Anak saya dapat lepas darjah 6 tu dia dapat tawaran asrama Padang apa semua. Kita bawa lah surat tawaran tu pergi kat dia apa semua kan. Macam mana abang? Dia kata saya abang nak fokus pada hafal Quran tu. Lepas pada tu baru kita boleh bincang. Jadi kita hormatlah kehendak dia. Jadi oleh kerana dia tak boleh pergi cara hafiz, dia pergi cara alim ngaji kitab. Tempat yang paling bagus saya short Pesantren Tamboro, Yogyakarta. Sangat unik. Kalau nak belajar hafizan apa tak apa. Atau dia bukan kedua belah ahli Qurannya apa? Al-Quran Tem tu. Tengok dia boleh ikut dulu. Bagaimana dia boleh baca? Dia boleh apa? Benda tu. Dia boleh hafal. Quran ni dia ada mukjizat. Dia boleh hafal. Tapi dia kena main daripada hati dia. Dia tak ada dia tak ada. Dia ingat seronok tapi dia hati dia tu tak ada lagi. Tak ada. Dia Quran ni kita tengok sekali embah je. Kita tengok. Sekali boleh ingat lah. Macam tu. Tapi dia lekat tak lekat tu atas kita. Atas kita. Dia tengok. Sekali dia bayang lah. Dia nampak dalam mata lagi. Sebab dia hidup Quran ni. Dia ada nur, ada roh dia. Tapi kalau dia tak mau daripada hati dia tak boleh lah. Kalau paksa pun dia boleh ingat. Habis tu habis. Oh, macam tu. Saya faham lah baca kita kurang-kurangnya surah apa, surah lazim kita nak semayang apa ke. Kalau kita dah hafal dah lah ni nampak dia punya apa? Tulisan tu nampak. Ya, nampak dia macam tu. Jadi alim pun ada kelebihan dia. Hafiz pun ada kelebihan masing-masing. Kalau agak dia tak mau cara macam tu, kita bicara ni. Gitu. Saya terbuka untuk anak saya. Ni Hafiz.
Jadi saya duk tunggu keputusan dia nak pergi mana. Bagi tahu nak pergi mana. Kita hantar. Macam tu. InsyaAllah. Jadi dia dekat Selangor lah kan. Pak Selangor. Ataupun kalau di sana kena buat keluar duit lebih sikit di mana Pasir Tumbuh lah. Kalau nak hantar pergi Aceh tu kena tak ada ni lah. Kita tak mampu. Kalau Pasir Tumbuh tu insyaAllah lah. Dia tapi Sungai Bakap pun saya dah bincang dengan Mudi yang untuk dia dekat Jakarta ni yuran bulanan yuran dia sebulan 150 ya. Duit kita 150 tu untuk dia makan, untuk dia duduk. Lepas tu bagilah duit poket RM50, 200. Maknanya dia tak happy mana dah, dia duduk situ yang mengaji. Amalan mereka, roh mereka, Masya Allah, menggerunkan roh amalan mereka. Kita duduk sana sat. Okey, kalau pergi mengaji di sini, 2 tu cukup tak? Tak cukup. Tak cukup. Kalau ni paling kurang kalau dia duduk di sana, duduk apa? Pasir Tumbuh ke Kota Baru tak? Kota Baru. 300 ataupun bawah sikit je. 250, 300. Tak cukup. Sebab sini bebas, makan mahal apa semua, nak duduk lagi. Macam sana tu 150 untuk makan tidur komplit dah. Cuma yang duit poket kokok dia nak beli jajan-jajan je. Dia nak makan mie kat luar ke apa gitu je. Saya tengok sana memang sangat ajaib. Amalan daripada amalan kerohanian dia kuat sangat. Jadi harap-harap dengan keberkatan ulama, tok guru mereka dengan suasana tu akan mendidik anak kita tu je. Saya cerita dengan anak saya sini. Mesir bagus. Mesir. Macam Mesir bagus sangat. Berkat tempat lama-lama, tempat pengajian terulung kan. Tapi suasana ni tak bagus. Dia tak boleh mendidik menjadi tawaduk. Tawaduk penting. Mengaji alim macam mana kalau tak ada hati tawaduk, hancur. Jadi, tapi anak saya nak pergi juga, tak apa pergi. Ada seorang pergi. Pergi. Lepas tu COVID ni serang mereka. Saya suruh balik cepat-cepat. Inilah peluang saya. So saya tak bagi pergi lagi. Maka bersama universiti sini. Pasal suasana dia kurang bagus. Mesir. Dari segi pengajian bagus. Tempat berkat. Tapi dari segi suasana, sebab dia banyak sekular. Oh, macam apa? Persekitaran itu. Suasana Faham depan masjid tu dia memang dalam masjid tu okey. Di luar tu dia dah di Masjid Muhammadi lagi depan tu jumpa kedai tu dia akan tu ustaz pun kata dia abang pesan dah kat dia ni aktiviti luar tu kurangkan, tapi dia bebas lah sikit sekarang ni. Tu yang dia nak sana ustaz tahu tak boleh, tak tahu pakai. Saya tempat nasi wajib tak ada pakai. Di mana? Ni di sini Langkat ni. Makan Raja Langkat. Dia tak ada pakai. Ramai. Dalam 30 orang ya. 25 orang 30 je. Berapa ratus bayaran ni? 200. Kalau dekat Cokai RM90 je kat Cokai. Bukit Cokai RM90 je. Tak pakai apa. Tapi dia ni dah tak mau dah. Dia nampak Masjid Muhammadi tu lah. Cuma lah Masjid Muhammadi tu belum lagi jadi tahfiz dalam peringkat. Dan dah daftar lah, semua daftar lah. Cuma nak kumpul orang, nak jadikan tahfiz lah. Dia tak mau pergi mana lah. Dia rasa bebas kan? Kalau dia rasa sesuai situ tak apa. Itulah. Dia rasa di situ lah dia nampak dia tu boleh bebas kan. Lagipun bila tak jadi tahfiz lagi, handset ni ustaz pun tak ambil lagi. Handset lagi masih lagi kat tangan tu. Dia dah situ lah. Macam tu lah. Bila jadi tahfiz nanti 120 ataupun 150 lah sebulan. Masa tu baru ada tahfiz lah, ada mudah-mudahan. Jadi sekarang ni dah pergi kan tu yang tak mau guna. Memang fitnah besar handset. Jadi macam di sini pun tak boleh bawa. Memang tak boleh bawa. Tapi yang bila beli pun kita bagi pun tanda kata suasana dia tu dia pun nak rasa kita beli bagi lah gitu lah. Tapi dia tak bebas lah. Bila cuti lah baru dia boleh guna pakai. Nah, insyaAllah nah. Jadi insyaAllah kita pakai doa
dan madu soda tu saya doa siap dah untuk servis balik